isu kenaikan berat badan semasa tempoh lockdown ini bukan sahaja berlaku di negara kita tetapi juga berlaku di luar negara, dan perkara ini melibatkan golongan dewasa dan juga kanak-kanak lah. Jika isu kenaikan berat badan ini tidak dikawal, ianya boleh menyumbang kepada isu obesity dan juga seterusnya menyumbang kepada penyakit-penyakit kronik yang lain. Okey, jadi saya nak share sini ada dua faktor utama yang menyumbang kepada kenaikan berat badan sewaktu tempoh PKP. Okey, iaitu yang pertama adalah dari segi pemakanan ataupun diet. Seperti mana kita tahu, apabila kita makan melebihi daripada kita punya keperluan tenaga seharian, kita boleh untuk mengalami kenaikan berat badan. Perkara yang berlaku salah satunya mungkin disebabkan kita tidak ada waktu makan yang teratur. Ini berlaku kerana sebab kita work from home, kita PDPR semuanya dekat rumah. Jadi akses kepada makanan tu sangat mudah lah. Okay? Sebab dapur ada kat rumah semua kan. Jadi senang untuk kita sewaktu kita bekerja ataupun kita online class ke, kita pergi ke dapur dan juga ambil makanan dan makan. Ada kalanya tanpa mengira waktu makan lah. Selain daripada itu, kalau kita stay up sampai pukul 2-3 pagi, itu juga boleh menyumbang kepada keadaan lapar dan kita juga boleh ada tendensi untuk makan pada waktu tersebut. Jadi perkara-perkara ini semua menyumbang kepada waktu makan yang tak teratur dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan kekerapan makan dalam seharian lah. Tentang akses kepada makanan. Akses kepada makanan yang saya bagi tahu tadi, kita berada dekat rumah, senang untuk akses makanan sebab dapur dekat. Yang kedua, dari segi servis penghantaran makanan yang sekarang tengah banyak, kalau kita tak kawal timing kita makan dan juga kita order je sebanyak yang kita nak, itu juga boleh menyumbang kepada kenaikan berat badan. Tak dinafikan sebab tempoh pandemik ni ada sedikit sebanyak keadaan ataupun perasaan stres ataupun anxiety yang berlaku dalam diri kita, tetapi ada juga yang menggunakan makanan sebagai comfort food untuk mengurangkan perasaan stres ataupun anxiety tersebut. Contoh-contoh comfort food ni adalah seperti macam yang manis-manis, yang tinggi kalori macam donat, coklat, aiskrim. So perkara ni kalau dia tak kawal kuantiti dan juga amount yang dia makan, itu juga boleh menyumbang kepada terlebihnya kalori dalam seharian. Dan yang terakhir, kalau kita perasan, kalau mak ayah kita ataupun kita sendiri pergi stock up makanan dekat market, kita akan stock up kita punya dapur dengan makanan-makanan yang tahan lama. Maksud saya sini yang expiry date dia panjang sikit lah. Contohnya macam frozen food, processed food kan. Perkara yang perlu kita ambil tahu kat sini, kebiasaannya processed food ataupun frozen food ni adalah tinggi dengan kalori dan juga minyak. Jadi kalau kita tak kawal pengambilan dia, itu juga boleh menyumbang kepada pengambilan tenaga yang berlebihan. Okey, itu dari segi pemakanan. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah dari segi physical activity ataupun exercise. Seperti mana kita tahu, kadar physical activity ataupun exercise waktu tempoh PKP ni memang kita dapat rasakan sendiri memang menurun sebab kita pun tak boleh pergi mana sangat. Dan ditambah pula dengan waktu screen time yang meningkat. Maksud saya screen time di sini adalah waktu kita melihat phone, melihat laptop, menonton televisyen, semuanya meningkat sewaktu tempoh PKP ataupun stay at home. Jadi perkara ini menyumbang kepada gaya hidup yang kurang aktif dan ini juga boleh menyumbang kepada kenaikan berat badan. Okey, secara konklusinya kita perlu aware dan juga mindful dengan apa yang kita makan dalam seharian. Dan yang kedua, try to be physically active as much as we can even though kita kena stay at home.